Lukas 3. Pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus ialah gubernur negeri Yudea dan Herodes memerintah negeri Galilea. Filipus, saudara Herodes, menguasai kawasan Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias memerintah di Abilin. Pada masa itu, Hanas dan Kayafas menjabat kedudukan Imam Agung. Itulah masanya Allah berfirman kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Lalu, Yohanes menjelajah seluruh kawasan sungai Yordan dan mengisytiharkan berita daripada Allah. Yohanes berseru, "Bertaubatlah daripada dosa kamu dan hendaklah kamu dibaptis, supaya Allah mengampunkan dosa kamu." Seperti yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Seorang berseru di padang gurun, "Sediakanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Tiap-tiap lembah hendaklah ditimbus, tiap-tiap gunung dan bukit diratakan. Jalan yang berliku-liku hendaklah diluruskan, dan jalan yang lekak-lekuk diratakan. Lalu setiap orang akan melihat Allah menyelamatkan manusia." Banyak orang datang kepada Yohanes supaya dibaptis olehnya. "Kamu orang jahat. Kata Yohanes kepada mereka, Siapakah yang memberitahu kamu bahawa kamu dapat melepaskan diri daripada hukuman Allah yang akan datang? Lakukanlah perkara-perkara yang menunjukkan bahawa kamu sudah bertaubat daripada dosa. Janganlah mula berkata sesama sendiri, Abraham nenek moyang kami. Ketahuilah Allah dapat membuat batu-batu ini menjadi keturunan untuk Abraham. Lihatlah kapak sudah tersedia untuk menebang pokok sehingga ke akarnya. Tiap-tiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang lalu dibuang ke dalam api." orang ramai bertanya kepada Yohanes. Apakah yang harus kami lakukan? Yohanes menjawab, Sesiapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan sehelai kepada orang yang tidak mempunyai baju. Dan sesiapa yang mempunyai makanan harus berkongsi makanan dengan yang berkekurangan. Beberapa orang pemungut cukai datang dan minta dibaptis. Mereka bertanya kepada Yohanes. Guru, apakah yang harus kami lakukan? Yohanes berkata, Janganlah minta lebih daripada apa yang telah ditetapkan. askar-askar juga bertanya kepadanya. Bagaimana dengan kami? Apakah yang harus kami lakukan? Yohanes menjawab, Janganlah peras duit daripada sesiapa pun. Dan jangan rampas wang dengan mengajukan tuduhan palsu. Berpuas hatilah dengan gaji kamu. harapan orang ramai mula timbul. Mereka tertanya-tanya sama ada Yohanes itu penyelamat yang diutus oleh Allah. Yohanes berkata kepada mereka, Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi dia yang lebih besar daripadaku akan datang. Aku pun tidak layak mengurai tali kasutnya. Dia akan membaptis kamu dengan roh Allah dan api. Tangannya memegang niru untuk menapi. Dia akan mengumpurkan gandum yang bersih di dalam jelapang. Tetapi dia akan membakar sekam di dalam api yang tidak dapat padam. Demikianlah Yohanes menasihati orang dengan berbagai-bagai cara. Pada waktu dia mengisytiharkan berita baik. Setelah semua orang itu dibaptis, Yesus juga dibaptis. Ketika dia berdoa, langit terbuka dan roh Allah berwujud burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari syurga mengatakan, Engkaulah anakku yang aku kasihi. Engkau menyenangkan hatiku. Tetapi Yohanes menegur Gubernur Herodes tentang perkahwinannya dengan Herodias, isteri saudaranya, dan tentang semua kejahatan lain yang telah dilakukannya. Kemudian, Herodes melakukan perbuatan yang lebih jahat lagi. Dia memenjarakan Yohanes. Ketika Yesus memulakan pelayanannya, dia berumur kira-kira 30 tahun. Menurut pendapat orang,
Dia anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Ma'at, anak Matika, anak Sime, anak Yosef, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Siatil, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yosua, anak Elezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Milia, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boaz, anak Salmon, anak Nahoson, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Perez, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Ibrahim, anak Terah, anak Nahor, anak Serug, anak Rehu, anak Peleg, anak Abel, anak Selah, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamech, anak Metusela, anak Henoch, anak Yared, anak Mahalalil, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Lukas 4. Yesus yang dikuasai oleh Roh Allah kembali dari kawasan Sungai Yordan. Yesus dipimpin oleh Roh Allah ke padang gurun. Di situ, dia dicobai oleh iblis selama 40 hari. Sepanjang masa itu, Yesus tidak makan apa-apa, sehingga dia lapar. Iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahlah batu ini menjadi roti." Yesus menjawab, Di dalam Alkitab tertulis, manusia tidak dapat hidup dengan roti sahaja. Lalu, iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi, dan dalam sekelip mata, iblis menunjukkan segala kerajaan di dunia kepadanya. "Aku akan memberikan segala kekuasaan dan kekayaan ini kepadamu," kata iblis kepada Yesus. "Semuanya ini telah diberikan kepadaku, dan aku berhak memberikannya kepada sesiapa sahaja yang aku suka. Semua ini akan menjadi milikmu jika engkau sujud menyembah aku." Yesus menjawab, Di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan abdikan diri kepada Dia sahaja. Lalu, iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menaruh dia di puncak rumah Tuhan dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, terjunlah ke bawah, kerana di dalam Alkitab tertulis, Allah akan memerintah para malaikat-Nya menjaga engkau baik-baik. Juga tertulis, malaikat akan menyambut engkau dengan tangan, supaya kakimu tidak terhantuk pada batu." Yesus menjawab, Di dalam Alkitab tertulis, janganlah cubai Tuhan Allahmu. apabila iblis selesai mencubai Yesus dengan segala upaya, dia meninggalkan Yesus untuk sementara waktu. Yesus kembali ke Galilea dan kuasa Roh Allah menyertai dia. Berita tentang Yesus tersebar ke seluruh daerah itu.
Yesus mengajar di rumah ibadat dan dia dipuji oleh semua orang. Kemudian, Yesus pergi ke Nazaret, tempat dia dibesarkan. Pada hari Sabat, seperti biasa, Yesus pergi ke rumah ibadat. Dia berdiri untuk membaca Alkitab. Lalu, dia diberikan gulungan naskah yang berisi perkabaran daripada Nabi Yesaya. Yesus membuka gulungan naskah itu, lalu mendapatkan bahagian yang tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Dia telah melantik aku supaya mengkabarkan berita baik kepada orang miskin. Dia mengutus aku supaya mengumumkan pembebasan kepada orang tawanan, kesembuhan bagi orang buta, dan kemerdekaan bagi orang yang tertindas, serta mengisytiharkan masanya Tuhan menyelamatkan umatnya. Yesus menggulung gulungan naskah itu semula dan mengembalikannya kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertumpu kepada Yesus. Yesus mula berkata kepada mereka, Pada hari ini, ayat-ayat Alkitab ini sudah berlaku pada masa kamu mendengarnya. Kata-kata yang diucapkan oleh Yesus baik sekali, sehingga para pendengarnya kagum. Mereka berkata, Bukankah dia anak Yusuf? Tetapi Yesus berkata, Tentu kamu akan menyebut peribahasa ini kepadaku. Hai doktor, sembuhkanlah dirimu sendiri. Kamu juga akan berkata, kami mendengar tentang semua perkara yang sudah berlaku di Kapernaum. Lakukanlah semuanya di kampung halamanmu juga. Yesus berkata lagi, Ketahuilah, seorang nabi tidak pernah dihormati di kampung halamannya sendiri. Dengarkan kata-kataku. Memang ada banyak balu di Israel pada zaman Nabi Elia. Pada masa itu, musim kemarau berlanjutan. Kerana hujan tidak turun selama 3 tahun setengah, sehingga bencana kebuluran yang dahsyat berlaku di negeri itu. Tetapi Allah tidak menyuruh Elia pergi kepada salah seorang balu itu. Dia disuruh pergi kepada seorang balu yang tinggal di Syarafat, di daerah Sidon. Demikian juga, ada banyak orang berpenyakit kulit yang mengerikan di Israel pada zaman Nabi Elisa. Tetapi tidak seorang pun daripada mereka disembuhkan, kecuali Naaman orang Syria itu. semua orang di rumah ibadat itu sangat marah apabila mereka mendengar hal itu. Mereka bangkit, lalu menyeret Yesus keluar bandar dan membawanya ke puncak bukit tempat kota mereka dibina. Mereka bermaksud menolak Yesus ke dalam jurang. Tetapi Yesus terus berjalan antara orang ramai, lalu pergi dari situ. Lalu Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ dia mengajar orang pada hari Sabat. Orang kagum melihat cara Yesus mengajar, kerana dia berkata-kata dengan wibawa. Di rumah ibadat itu, ada seorang yang dirasuk roh jahat. Orang itu memekik dengan suara kuat, Engkau mahu berbuat apa dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret. Adakah engkau mahu membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau utusan suci daripada Allah. Yesus memerintah roh itu. Diam, dan keluarlah daripada orang ini. Kemudian, roh jahat itu membanting orang itu di hadapan mereka, lalu keluar daripada orang itu tanpa menyakitinya. Semua orang hairan dan bercakap sesama sendiri, Alangkah hebat kata-katanya, dengan wibawa dan kuasa. Dia memerintah roh-roh jahat keluar, lalu roh-roh itu pun keluar. Laporan tentang Yesus tersebar di seluruh kawasan itu. Yesus meninggalkan rumah ibadat itu, lalu pergi ke rumah Simon. Ibu mertua Simon sakit. Dia demam. Orang di situ memberitahukan hal itu kepada Yesus. And he stood over her. Yesus mendekati katil ibu itu, lalu mengusir demamnya. It left her.
demam ibu mentua Simon hilang. Lalu dia segera bangun untuk melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang yang mempunyai kawannya menderita berbagai-bagai penyakit membawa mereka kepada Yesus. Yesus meletakkan tangannya ke atas tiap-tiap orang dan menyembuhkan mereka semua. Roh-roh jahat pun keluar daripada banyak orang sambil berseru, Engkau anak Allah. Yesus menengking roh-roh itu dan berkata, Diam! Dia berkata demikian kerana roh-roh itu tahu bahawa dia penyelamat yang diutus oleh Allah. Apabila fajar menyingsing, Yesus meninggalkan kota itu lalu pergi ke tempat yang sunyi. Orang ramai mula mencari dia. Apabila mereka menjumpai dia, mereka cuba menghalang dia meninggalkan kota itu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Berita baik tentang bagaimana Allah memerintah harus aku kabarkan juga di kota-kota lain. Kerana Allah mengutus aku untuk melakukan tugas itu. Demikianlah dia menyampaikan berita baik itu di rumah ibadat di seluruh Yudea.